As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, wa qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat iman dan Islam. Diberikan untuk terus kita melakukan ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap hari iman dan takwa kita sering dipertingkatkan, sering diperbaiki, sering diperelokkan untuk mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa khabar para penonton yang sedang melihat ataupun yang bakal mendengar perkongsian pada malam ini? Mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, diberikan kemudahan, diberikan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada malam ini sekali lagi dalam bulan yang baru, bulan Disember, yang mana bulan Disember ini adalah hujung tahun bagi tahun 2020 kita. Alhamdulillah, berbagai cabaran yang kita hadapi pada tahun 2020 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita, kurniakan kita dan ahli keluarga kita keafiatan, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada minggu ataupun pada perkongsian yang sudah telah pun saya berkongsi mengenai hadis yang ke-28 di dalam kitab Tadabbur Hikmah Hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah, berkenaan tentang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana selaku umat ataupun selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berpegang teguh dan ambil peduli dengan sebaik-baiknya untuk kita menuruti, untuk kita mencontohi
dan untuk kita melakukan setiap amal ibadah yang ingin kita laksanakan dan kerjakan, mestilah berpandukan akan apa yang telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apa yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itulah yang mendapat kurniaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlulah kita ingat, bukan sahaja kita menuruti apa yang telah diperintahkan dalam agama kita, malah kita juga untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang mana para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, yang mana mereka juga melakukan apa yang telah mereka lihat dan mereka nampak dan mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini akan saya kongsikan tentang hadis yang seterusnya mengenai menjaga lisan. Perlulah kita menjaga lisan kita, kerana dengan percakapan ataupun dengan lisan kita ini, kadang-kala ia boleh mengguriskan hati seseorang, boleh mengguriskan ataupun boleh menyakitkan hati seseorang. Dan dengan lisan kita juga, ia boleh, orang kata na'udzubillah, boleh menimbulkan pelbagai anasir-anasir yang kurang sihat. Sebab itu dalam agama kita perlulah kita menjaga percakapan kita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada pernah menyebutkan, yang bermaksud barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah ia mengatakan yang baik ataupun dia diam sebaiknya. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengatakan yang baik-baik ataupun sekadar ia no comment. Maksudnya dia lebih baik diam daripada berbicara. Daripada hadis yang ke-29 ini, yang mana hadisnya an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah wa yubaidni minan nar. Qala laqad sa'altu an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi ta'budu Allah la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka 'ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'u khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil layl. Thumma tala tatajaffa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhurwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa umuduhu al-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Fakultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani wa qala kuffa alayka hadha. Hadis yang agak panjang matannya. Kemudian disambung pula dengan qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Faqala thakilatka ummuka wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw qala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Rawahul Imam At-Tirmizi rahimahullah wa qala hadithun hasanun sahihun. Daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bernama Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah wa yubaidni minan nar.
Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu saya tentang suatu amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. An-Nabi SAW berkata, engkau bertanya tentang satu perkara yang besar, tetapi ia mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menyembah Allah dan tidak melakukan syirik dengan sesuatu, mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan laksanakan haji. Dari bahagian yang pertama, muslimin muslimat rahimakumullah, yang kita boleh ambil, seorang sahabat Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada baginda, iaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahu kepada saya, apakah amalan yang boleh saya lakukan untuk saya masuk ke dalam syurga dan jauhkan diri saya ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW memberitahu kepada beliau tentang perkara itu besar. Maksudnya pertanyaannya besar, tapi mudah untuk kita lakukan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, engkau menyembah Allah dan tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkara yang pertama. Kita mengabdikan diri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, secara khusus. Kita tak abdikan diri kepada sesiapa makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita tak abdikan diri kita kepada benda-benda ataupun objek-objek yang mana pernah dilakukan pada zaman-zaman dahulu jahiliyah, menyembah patung, berhala dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali, hendaklah kita menyembah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kita sekutukan Allah, jangan kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendirikan solat seperti mana yang dimaklum, seperti mana atas kewajipan kita melaksanakan solat sehari 5 kali daripada subuh sampailah ke isyak. Kemudian kita membayar zakat bagi cukup kita punya kemampuan, sama ada zakat itu dilakukan secara harta ataupun fitrah, yang mana fitrah ini dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian kita berpuasa pada bulan Ramadan, satu kewajipan buat diri kita, dan kita laksanakan haji bagi yang mampu daripada sudut kesihatan dan kewangan. Jadi ini bahagian yang pertama yang perlu kita lihat, yang mana kita boleh hindarkan diri kita, kita boleh jauhkan diri kita, kita boleh elakkan diri kita untuk tidak memasuki neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang tadi dikongsikan oleh saya, yang mana dalam hadis ini berkongsi mengenai kita kena sembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sembah kepada yang lain. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Segala puji ataupun hanya engkau yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada benda yang lain yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah. Kemudian kita melaksanakan daily routine kita, iaitu solat 5 waktu, itu yang wajib. Kemudian kita melaksanakan zakat yang wajib ke atas diri kita yang bermampu. Dah cukup kepada sebahagian-sebahagian kriteria yang mana kita perlu melaksanakan. Kemudian kita berpuasa pada bulan Ramadan yang wajib bagi diri kita, dan juga kita menunaikan haji bagi yang ada kemampuan daripada sudut kesihatan dan kewangan. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, tidakkah engkau mahu aku menunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah perisai. Sedekah itu memadam dosa.
seperti mana air memadamkan api, dan solat seseorang lelaki pada waktu malam. Kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran. Di antara sifat-sifat orang beriman itu adalah mereka yang menjauhi tempat tidur di saat orang yang sedang nyenyak tidur. Ini kita boleh ambil dalam surah As-Sajadah ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Yang mana kita lihat bahagian yang kedua, Nabi ajarkan kepada sahabat baginda SAW ini pintu-pintu kebaikan. Yang mana puasa itu adalah perisai. Selain daripada puasa yang wajib pada bulan Ramadan, kita juga digalakkan dan sunnah baginda SAW yang mana kita boleh melakukan puasa di luar pada bulan Ramadan, seperti puasa-puasa sunnah, yang mana kita maklum puasa Isnin dan Khamis, puasa pada bulan-bulan yang disunnahkan untuk kita berpuasa seperti puasa Ashura, puasa hari Arafah dan sebagainya, yang mana dia adalah sebagai satu perisai kita. Kemudian sedekah, agama menggalakkan kita dan ia sebagai satu sunnah baginda SAW yang mana kita disuruh untuk membantu orang-orang yang kurang berkemampuan, yakni daripada sudut sedekah, yang itu boleh memadamkan dosa seperti mana air yang boleh memadamkan api. Jadi apabila kita memberi kepada seseorang yang memerlukan, kita ibarat seperti kita adalah air yang dapat memadamkan api. Jangan kita risau dan jangan kita takut ataupun gementar ataupun orang kata stres dalam kita punya kehidupan. Apabila aku beri, insya-Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tawaduk kepada Allah, pasti Allah akan kurniakan kebaikan buat diri kita. Kita bantu agama Allah, Allah tidak akan sia-siakan kita dan akan membantu kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian dan solat seorang lelaki pada waktu malam, yang mana diterangkan di dalam hadis ini seperti orang yang beriman, yang mana dia boleh, orang kata, korbankan tidurnya di saat insan-insan yang lain sedang nyenyak tidur. Maksudnya dia bangun sepertiga malam untuk bermunajat ataupun mengabdikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia ataupun insan-insan yang lain sedang lena dibuai mimpi, sedang nikmat mendapat tidur yang sungguh, orang kata, penuh dengan kenikmatan dunia. Tetapi sebagai orang yang beriman, dia boleh bangun dan tinggalkan katilnya yang empuk, tilamnya yang empuk, bantalnya yang empuk, selimutnya yang sedap untuk dia tidur, tetapi semata-mata untuk mengabdikan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh didapati dalam surah, penerangan yang lebih lanjut dalam surah ataupun ayat yang lebih lanjut. Boleh kita buka surah As-Sajadah ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tidakkah kamu mahu aku memberitahu kamu tentang kepala segala urusan dan tiangnya serta puncak segala ketinggian?" Kata sahabat Nabi SAW Muaz bin Jabal, "Ya, aku mahu." Nabi SAW berkata, "Kepala segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah solat, dan puncak bagi Islam adalah jihad." Dan bahagian yang ketiga yang kita boleh ambil pengajarannya, selain daripada kita mendapat perkara-perkara yang boleh menjauhkan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dinyatakan, maka seterusnya kita boleh mencapainya ataupun boleh mengimpikannya
apabila kita memahami maksud yang Nabi mengatakan, apakah segala puncak ketinggian tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, kepala segala urusan adalah agama Islam. Kerana ini adalah telah pun di-certified di dalam Al-Quran. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi dia berada di puncak yang tinggi sekali, di kepala, di bahagian yang atas. Kemudian tiangnya, pasaknya adalah solat. Sebab itu as-salatu imanuddin. Solat tu tiang agama. Kalau kita tidak melaksanakan solat yang wajib 5 kali dalam sehari tu, pasti kita punya tiang tu tidak akan menjadi tiang yang sehebat-hebatnya. Pasti dia akan menjadi longgar ataupun tidak boleh dipacakkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian puncak dia bagi Islam adalah jihad. Jihad ini jangan kita memahami daripada sudut yang lain. Maksudnya bukan jihad kita nak kena bawa alat-alat peperangan, senapang dan sebagainya, tembak, lembing dan sebagainya. Tak. Jihad yang mana jihad untuk diri sendiri, untuk kita terus kekal positif, kekal menjadi hamba orang yang beriman, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, yang sering takut untuk melaksanakan keburukan ataupun kemungkaran ataupun sesuatu yang boleh mendapatkan diri kita ini menjadi satu keaiban buat diri kita. Jadi jihad nafsi, jihad nafsu. Bagaimana kita nak jihad? Bagaimana kita sering memberitahu diri kita, kita perlu meningkatkan ketakwaan hari demi hari. Kita tidak boleh mengatakan saya hari ini baik dan esok sama macam hari semalam. Tak, kita perlu pertingkatkan lagi ketakwaan kita. Yang mana yang rongak kita perlu meratakan, perlu cantikkan, perlu rapatkan dan sebagainya. Kemudian Muaz radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah." Maka Nabi mengambil lidahnya dan Nabi berkata, "Semua ini akan menjadi bebanan kamu." Lalu sahabat Nabi SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita cakap?" Nabi SAW mengatakan, "Semoga ibu kamu bersedih ke atas pemergian kamu. Tidakkah manusia ini akan terbalik, akan berada dalam keadaan berjalan di atas mukanya atau lubang hidungnya, melainkan disebabkan oleh apa yang disebutkan lidah-lidah mereka." Jadi, setiap percakapan, setiap apa yang diungkapkan, kalau dalam sekarang punya teknologi, mungkin kita ini kurang bercakap, yang banyak melaksanakan pekerjaan tangan dan minda kita. Kita boleh dipanggil sebagai keyboard warriors. Kita tak perlu bersemuka dan berterus terang bersama orang yang mungkin kita kurang senang. Lalu kita boleh menggunakan dengan jari jemari kita untuk mengkritik, untuk mengkeji, untuk mengutuk. Dan kita perlu ingat, ini akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita katakan, ia menjadi satu penyaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baik ucapan kita, ikhlas untuk agama Allah, maka baiklah kita akan raihnya, ganjarannya. Tapi kalau ia sebaliknya, maka perlulah kita cepat-cepat kembali semula dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan, mohon kemaafan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha Mengasihani. Jangan kita kerana ungkapan orang-orang Melayu ada mengatakan, kerana mulut badan binasa. Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi
dengan ucapan kita yang lidah ini berbeza dengan anggota yang lain, dia tidak bertulang. Mungkin percakapan kita senang, tetapi di kemudian hari akan memudaratkan diri kita sendiri. Sebab itu, fitnah. Bila kita mentabur fitnah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah, berlaku domba ataupun menabur cakap-cakap yang kurang benar, ia lebih teruk daripada al-qatl, iaitu membunuh. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Yasin juga ada mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu ayat dalam surah Yasin. Ketika nanti kita al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita ini nanti di hadapan Allah akan tutup rapat, akan tidak berbicara. Yang hanya berbicara wa tukallimuna aydihim wa arjulihim. Tangan kita, kaki kita yang akan berbicara apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita cakap, Allah, senang je. Tak rasa dia punya gerun, tak rasa dia punya takut dan sebagainya. Tetapi ini adalah realiti. Dia bukan perkara-perkara yang dongeng ataupun perkara-perkara yang boleh dipermainkan. Ini sebagai satu inzar, peringatan untuk kita menyedar diri kita, percakapan kita, lisan kita ini, kalau kita basahi lisan ini dengan zikir-zikir, zikrullah, tasbih kepada Allah, tahmid, takbir ataupun tahlil, alhamdulillah, maka dia menjadi satu penyaksian di hadapan Allah. Tapi kalau lidah kita atau percakapan ataupun lisan kita ini sering mengatakan perkara-perkara yang boleh mendapatkan kemurkaan Allah, wa iyazubillah, janganlah kita berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, menjaga lisan bukan satu perkara yang mudah, tetapi perkara yang perlu sering untuk kita mengingatkan diri kita. Kita ambil hadis yang tadi saya kongsikan pada awalnya. Bila kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, katalah percakapan ataupun kata-kata yang khairan, yang baik-baik saja. Atau sebaliknya kita yasmut, diam. Itu lebih baik. Tapi bukan hanya diam di sini, tetapi berbicara di sini, di hati. Tidak. Maksudnya diam, hati mengatakan tidak ada komen dan mulut pun tidak ada komen. Itu sebaik-baiknya. Bukan dia diam sini tapi sini berbicara. Tapi sini bercakap. Biar dia diam secara zahir dan diam secara batin. Itu sebaik-baiknya. Tapi kalau ada yang pernah melakukan sedemikian, cepat-cepatlah kita kembali semula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pengampunan Allah. Minta belas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diampunkan segala dosa-dosa kita yang mana kita banyak melakukan daripada mulut kita, daripada percakapan kita, daripada lisan kita. Mudah-mudahan ia tidak menjadi satu kemudaratan bila nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada kali ini sama-sama kita dapat pertingkatkan keimanan kita, perbaiki mana yang kurang, perelokkan mana yang belum lagi indah, belum lagi cantik, belum lagi molek. Jadi mudah-mudahan kita ini bakal bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari-hari akhirat kelak dalam keadaan yang penuh ketakwaan, penuh dengan keridaan, penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri saya punya perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya. Yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty